Kena soya kalau kicap tu cukup budak tak Dia tahu lebih kan. lah. Itulah sumber-sumber yang meningkatkan hormon-hormon estrogen. Okay, itu je lah. Okay, satu lagi saya nak tambah Cikgu Sufian sebagai knowledge lah. Okay, Bagi. yang remaja perempuan lah. Okay, Boleh. Silakan. remaja perempuan ni satu lagi permulaan selain daripada cancer cervix tu, dia akan boleh juga dapat cyst. Oh, sis. Bukan Cyst. S kan? Bukan sis Bukan. yang tu kan? Cuba je sikit Bukan. sis tu. CYST, cyst. Sis. Sis. Sebab saya pun mengalaminya lah semasa saya mengandung anak saya nombor 2, awal tahun lepas, aktif balik. Masa saya anak saya nombor 2 tu 2009. So dah berapa tahun? 11. Selepas 11 tahun, doktor dapat detect sis tu aktif balik. Sebab tu saya kata, apa yang kita makan, itu kita punya penyakit kot. Sebab saya kan suka minum air soya. Sebab bila sis tu dah lenyap, saya ingatkan dah sihat. Saya pun makan, minum air soya, makan tempe semua. Okay, lepas tu dapat detect. Okay, lepas tu saya berhenti dah. Okay, Sis tu apa Cikgu Hayati? Nanti boleh tanya saya sis tak tahu je ni. Berarti Cikgu Diana cuba tanya Cikgu Diana ada tak Cikgu Diana? ada. Cikgu Diana tak ada. Okay, Tak ada ke Cikgu Diana? sis tu dia pada ovari. Dia di atas permukaan ovari dia suka duduk. Oh, okey. Dia bukan jenis ketumbuhan, dia lebih kepada semua perempuan sis tu ada, aktif atau tidak. Tu saya kata Saya dengar sama ada sel tu membahagi atau tidak. Daripada segi pemakanan lah. Kalau kita makan makanan yang sumber yang boleh meningkatkan hormon estrogen tu, so sis tu akan aktif balik. Itu yang saya alami untuk diri saya sendirilah. Okay, tapi alhamdulillah kes saya ni belum sampai lagi kena operation lah. Macam tu. Didoa-doakan yang dijauhkan. terakhir Cikgu Hayati. Ya, terakhir. SPV. Okay, HPV ni Sebab kita perempuan dah ambil SPV kan, yang perempuan ni dah ambil suntikan yang pertama. HPV ni adalah suntikan. Okay, suntikan yang diperlukan lah. Okay, pada perempuan. Okay, sebanyak 2 dos. Okay, bukan 1 dos, 2 dos. Okay, untuk mengelak kepada cancer cervix ni lah. Okay, itu HPV. Okay, next. Dah. Next dah habis dah. Dah habis. Okay. Q&A, kalau ada Q&A, kalau Cikgu Hayati kelas pukul 11 kan? Kelas pukul 11 kan? Tak setting eksperimen lah. So saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Hayati. Mungkin kalau ada sebarang soalan mungkin boleh tanya Cikgu Diana. Cikgu Diana tak ada. Alamak, macam mana nak jawab ni? Ada Cikgu Diana ni. Cikgu Diana. Orang tak sini kat dia ni. Kita keluar. Aduh, Cikgu Diana. Okey. Alamak, Cikgu Diana kita akan bincang seronok-seronok tadi sebenarnya. Seronok. Bukan main dia. Seronok tadi. Lain Semua saya dengar. Duduk backstage dengar. Okey, backstage tak apa. Kalau ada soalan nanti, so mungkin Cikgu Diana boleh jawab kot. Mungkin. Sebab saya di sini tak pakai sangat. Dari segi semua ni kan. Saya cuba baca komen dulu. Kalau Cikgu Hayati boleh jawab satu dua yang penting, nanti saya pinkan komen dekat sebelah tepi tu ada soalan tak? Murid-murid ada soalan boleh letak di ruang komen. Ni Cikgu Hayati mungkin boleh jawab ini. Soalan ni saya dah pinkan. Jacqueline boleh belang ni Mundi Pelis. Kembar 3 Cikgu. So boleh dah sikit tentang ni. Yang kembar. Kembar 3 macam tadi lah saya kata. Kalau kita belajar dalam sains kan, mula-mula kan kesenyawaan antara ovum dengan sperma tu, semasa dia nak pergi ke stage yang seterusnya, zygote tu, sel ni dia membahagi. Kadang-kadang dia membahagi sepatutnya 2, dengan kuasa Allah dia jadilah 3. Dia disebabkan oleh pembahagian sel tadi. Apa-apa kita berbalik kepada pembahagian sel tersebut lah. Dia macam kucing tu macam mana pula Cikgu? Sebab kucing kan dia sekali beranak tu sama sama. Sebab dia sekali beranak tu ada 10 ekor. 6 ekor. Kucing ke manusia ke apa-apa haiwan, kita ni pembiakan kita ada 2 jenis.
secara seks ataupun aseks. Seks tu dia melibatkan dua induk lah. Dia memerlukan dua induk untuk mensenyawakan dia punya sel gamet pembiakan tu. Okay, kalau secara seks tu dia tak perlu. Dia boleh secara induk tu je. Itu biasanya tumbuh-tumbuhan, mikroorganisma. Okay, tapi kita ni manusia, okay, secara seks tu lah. Dia melibatkan, semuanya berbalik kepada setiap tu dia akan berlaku pembahagian sel. Mitosis mitosis ada kan? Tak. Kalau yang ini dia mula-mula nak bercantum tu dia ada satu lagi proses kita panggil meiosis. Meiosis. Saya belajar bio dulu tapi dah tak ingat, dah lama tinggal. Cikgu bio kat depan nampak tu. Cikgu bio ramai kat sini sebenarnya depan saya je. Kalau salah betulkan lah. Itulah cikgu bio pun depan kita. Dia mitosis dengan mitos tu lain kan? Lain. Meiosis. Meiosis dia hanya melibatkan sel-sel sama ke? Tak sama. Tak sama. Meiosis tu dia hanya melibatkan sel-sel pembiakan je. Mitosis tu dia melibatkan pembahagian sel-sel soma. Contoh dia, cikgu potong rambut panjang tak? Potong panjang tak? Lah. Lepas tu lepas potong panjang balik lah. Kuku, macam mana? Potong kuku, lama-lama kuku, lepas tu panjang balik kan? Panjang balik, ya. Masa potong tu pendek, nanti lepas potong tu panjang balik. Lepas tu kita, budak lelaki kita dia takut tau. Dia macam nak potong rambut tu macam rambut dia tak tumbuh balik. Sebab sel dia abnormal. Ataupun dia tak belajar dalam sains, mungkin sel tu tak membahagi. Lama kena potong rambut, nanti rambut tak tumbuh atau rambut dia botak dan sebagainya kan. Budak lelaki kita lah mungkin sedikit pencerahan dekat situ, mungkin dah belajar sains, mungkin lepas ni cikgu nak buat spot check potong rambut, tak kisah. Sebab dia dah tahu nanti rambut dia akan tumbuh balik kan. So konsep itu budak nak tu dia ada sel rambut. Sebab sel rambut tu akan membahagi, dia akan bertambah panjang lah daripada akar. Bukannya rambut tu panjang dari hujung rambut dia tumbuh macam pokok macam tu tak. Dia bermula daripada akar sel rambut tu lah. Itu contoh dia. Ada murid ada kita soalan lagi sebelum pakar kita keluar ni. Habis saya nak jawab soalan ni. Ada soalan lagi? Kalau ada lagi saya bantu je. Cikgu Sufian ni bukan pakar, berkongsi. Berkongsi ya. Ya. Cik Dana ada lagi kat bawah tu. Ada soalan lagi daripada murid-murid? Anda kata ada persoalan? Tak ada soalan. Tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, saya bagi soalan nanti saya bagi homework tadi. Ada homework untuk tingkatan 1 ni. Ada soalan boleh letak di ruang komen dekat bawah tu. Berapa orang yang live tu Cikgu Sufian? 16, ramai ni. Record juga ni. Record 16. Rekod ke? 16 orang ni paling ramai lah setakatnya bukan Cik Dana kan. Ya Allah. Betul tak? Cikgu Hayati sebelum meletup lah semua masuk ni. Saya kata dah return awal-awal dah. Maksudnya dah masuk ilmu kan. Sebab ilmu lah, sebab semua kita tahu sebenarnya. Contoh kalau saya nak ulas tentang kisah Sufi, kalau belajar dulu Cikgu Hayati sebab saya ambil bio juga kan. Tapi dah lama tak ingat. Kena refresh balik sebab benda ni nak kena refresh ataupun ada maklumat terbaru ataupun teknologi terbaru kan, contohlah untuk rawat itulah. Satu soalan saya Cikgu Hayati kita tak bincang ni banyak tanya saya boleh tanya kan? Boleh. Ada saya pin komen saya tapi saya beritahu soalan saya. Ada tak kanser ni boleh sembuh tak? Mana-mana penyakit kanser boleh sembuh tak? Setahu Cikgu Hayati lah. Kanser boleh sembuh tak? Saya pin komen saya. Ini saya share yang saya tadi saya ada cerita seorang kawan saya ni dia sampai tahap kanser cervix tu dia bleeding, pendarahan yang berterusan kan. Masa tu dia macam dah 50-50 je dekat hospital. Sebab kanser cervix lah. Itulah kita berbalik kepada kita punya kalau ikut memang tak ada sembuh dia. Okey. Dia lebih pada peratus kematian tu adalah tinggi. Sebab itu ditakuti. Dia sama macam kanser payudara. Dua kanser ni adalah dua pembunuh utama wanita di dunia. Bukan di Bukit Kapar, bukan di Selangor, bukan di Kelang, bukan di Malaysia. Dunia Cikgu Sufian. Tapi macam kita lah agama kita kata
selagi kita boleh cari ikhtiar, kita cari ikhtiar, betul? Okay? Sebab semuanya kalau nak ikutkan segi agama, Cikgu Hatim dah nak keluar kan? Saya tambah sikit Kawan saya Boleh ni, tambah tak? Boleh kawan saya ni, akhir. kawan saya ni, dia di atas kawan jugalah. Dia minum, dia buat air rebusan yang ada air minyak olive oil tu, Minyak zaitun. yang dara, apa nama dia saya tak ingat lah nama dia. Minyak zaitun, minyak kelapa dara kan? Olive oil tu dia minum. Dia minum olive oil tu, dia minum dengan niat dia untuk sembuh. Alhamdulillah, yang kita tahu, kita tengok dia macam keadaan kritikal di hospital, alhamdulillah dia kembali mengajar seperti biasa. Itu keajaiban tu saya kata. Itu kuasa Allah. Kalau soalan Cikgu Sufian tu saya tak boleh kata sembuh, tak boleh. Tapi dia akan berulang. Saya kata sel ni dia aktif, dia akan membahagi, dia akan datang juga. Macam saya sendirilah dulu 2009 sis tu dah lenyap. 2019 doktor detect semula. Saya pun sendiri, diri saya sendiri. Okay, walaupun kita berjaga-jaga, still boleh lagi kena juga kan. Itu saya kata itu semua kuasa Allah lah. Kita hanya berusaha cari ikhtiar. Macam saya ikhtiar, saya tak makan makanan yang boleh mengaktifkan sel-sel saya tu dan yang membawa kepada kanser cervix. So saya mengawal makanan-makanan yang boleh meningkatkan hormon estrogen saya lah. Itu contoh. Maksudnya mencegah tu lebih baik daripada merawat. Betul tak Cikgu Happy? Ya. Cikgu Diana betul tak Cikgu Diana? Cikgu Diana? Ya. Betul tak? Mencegah tu lebih baik daripada merawat. Ya, betul sangat-sangat. Daripada jadi lebih melarat, lebih baik mencegah dahulu. Amalkan dulu. Kita kena ada ilmu lah. Sebelum betul. tu jadi lebih baik. Lebih baik. Saya lebih ada teruk. pepatah. Maksudnya kita nak makan ni, kita makan sebagai ubat. Bukan ubat tu sebagai makanan. Tu berbalik-balik lah. Untuk ubat kita, tapi jangan sampai ubat kita tu menjadi makanan kita. Tu yang kita tak nak. So, konsep mencegah lebih baik daripada Dan kena ingat, saya ulang semula. Saya ulang semula Cikgu Pian. Apa yang kita makan 10 tahun lepas hari ni. Hari ni yang kita makan untuk 10 tahun akan datang. Saya berpegang itu saja. Betul. Okay. So saya rasa saya kena mengundurkan diri lah. Saya mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada Cikgu Diana dan juga Cikgu Sufian kerana menjemput saya yang tak seberapa lah pengalamannya. Just untuk sharing saja apa yang saya tahu, pengalaman saya sendiri. Okay, so saya minta maaf lah kalau ada tersalah kata ke kekurangan ilmu tu, saya minta maaf lah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Cikgu Yati jadi meluangkan masa ni kita walaupun sekejap. Saya rasa input yang banyak lah bagi saya. Sekejap ke? Sejam? Sejam bukan sekejap Cikgu Pian. Bagi saya sekejap ni, biasalah saya 1 jam lebih. Saya use direct masa 1 jam 15 minit, 1 jam 5 minit. Terima kasih. Kita ada hal lagi nanti. Saya teruskan dekat Cik Diana. Cik Diana ada apa-apa nak tambah untuk kita punya topik? Sebenarnya dia agak panas ataupun agak penting lah bagi semua murid perempuan kita Cik Diana kan. Sebab ada, saya komen sikit sebab ada murid perempuan kita ni macam dia tak tahu apa benda nak buat kan. Contoh tiba-tiba pergi bilik guru nak cari apa? Cikgu pula nak ambil tahu. Sepatutnya dia kena ambil tahu tentang diri dia sendiri lah sebab dia dah 17 tahun dan benda tu sepatutnya dia tahu prepare daripada awal, dah prepare daripada rumah supaya benda tu menyenangkan dia lah. Pokok nanti dia menggelabah sebenarnya kan. Ni apa ni kat bawah ni kat kerusi ada darah tiba-tiba kan, contoh Cik Diana contoh. Kata dia gelabah apa hal ni kata kan. So biasa dia kena prepare awal lah. Cik Diana boleh ulas sikit untuk tajuk ni? Baik, untuk
Baik, untuk kitaran haid tadi tu saya nak semua pelajar perempuan dan lelaki, maklumlah lelaki akan ada isteri ataupun anak perempuan selepas ini. Baik, untuk Ya, yang betul. pelajar perempuan pula berkenaan dengan period, awak juga kena tahu pentingnya kebersihan tu semasa penjagaan waktu period tu. Awak kena kerap menukarkan apa tuala wanita. Kemudian penjagaan semasa period tu memang kita tak ada simptom lain. Contohnya kita hilang selera makan ataupun ada setengah orang naik selera makan dia, kemudian jerawat akan mula timbul semasa period tu juga sebab memang sedang tak stabil kan keadaan hormon tu. Kemudian emosi juga memang berubah, ya, akan jadi sangat sensitif, nak cepat nak marah. Itu adalah semua memang adalah tanda-tanda Kesan kesan. sebelum semasa dan selepas. Kadang-kadang Okey. sepanjang tempoh tu memang nak marah aja, Sebab tu sensitif saya saja. saya saya konsep saya marah saya melarikan diri Cik Diana. Dia tenang dulu baru saya dekat balik. Saya boleh bincang lah. Maksudnya kalau murid perempuan ke apa, muka dia semacam, muka tak semacam, biar dulu, biar dulu. Murid perempuan Ikut murid pengalamannya lelaki isteri tak rumah ada. dia. Ya. Boleh Ya. tambah lagi Cik Diana? Boleh Hello? tambah lagi? Boleh tambah lagi? Rasa itu saja kot. Okey, saya sentuh sikit sebab saya dari segi Islami Oh, bising kat sini. untuk bukan bilang ustaz lah, maksudnya segi Islam ni sebab kita dah belajar 3 benda. Satu jerawat, yang kedua jerawat ni sebenarnya lebih kepada perubahan hormon lah sebab saya pun ada kat muka ni sebenarnya sebab saya stres PKP tu kan Cik Nana kan, duduk dalam rumah je, saya tak boleh terkurung, saya jenis orang yang suka bebas. Macam tu, saya tak boleh terkurung dan bila terkurung tu saya rasa macam-macam benda tak boleh buat, macam mana ni, rasa tertekan lah sikit kan, sebab tu berarti kalau perempuan Tertekan tak sebab apa ada cik jerawat. macam tu kan. So, ada budak kita Cikgu Diana, saya kongsi sikit, kok dia ada dalam ni ke, saya dah minta dia masuk. Dia kata saya terbaca dia punya status lah, kalau ada saya minta maaf, cuma kita kongsikan bersama. Dia kat mata kot. So bila macam tu berlaku, dia rasa kurang keyakinan diri lah dia macam aku nak sekolah ni, so dia mungkin apa tak datang dan sebagainya kan. Sepatutnya dia tahulah, sebab tu saya kata ilmu ni dia masuk, dia tahu cara nak mencegah, akan datang lah sebab mungkin dia tak boleh buat sekarang ataupun dia boleh, kita ada langkah-langkah mengatasi tadi kan, beli ubat dan sebagainya lah yang untuk dia lah, ataupun yang ada dalam ni semua kan, so boleh tahu untuk jerawat tu yang pertama. Topik kita yang kedua ialah senggugut. Yang senggugut ni saya tak boleh nak ulas Cik Dana sebab saya tak ada pengalaman tentang senggugut ni. Cik Dana dengar tak? Senggugut. Saya Dengar. Masih lagi dengar. Saya tak ada Senggugut. pengalaman untuk senggugut ni. Kalau macam cikgu ayat tadi dah kongsikan macam mana rasa senggugut tu, sebab lelaki, untuk kamu lelaki, sebab kita tak ada cervix kan, kita tak ada cervix untuk kamu lelaki, sebab tu kita tak rasa senggugut tu macam mana. Sebab tu saya minta cikgu Hayati sharekan kat bahagian mana dan bagaimana supaya murid terutamanya murid lelaki dah, sebab dia tahu part mana yang dia rasa sakit dan dia boleh bezakan antara sakit-sakit yang lain. Itu untuk senggugut lah. Untuk yang ketiga, kanser cervix. Kanser cervix ni ialah salah satu punca kematian bagi wanita di seluruh dunia kan, bukan sekadar di Malaysia, bukan sekadar di Bukit Kapar. Macam Cikgu Hayati kongsikan tadi, dia adalah pembunuh nombor 2 ke nombor 1 tapi top 10 lah kot. Kanser cervix ni dia pembunuh nombor 2 ke nombor 1? Nombor 2. Nombor 2 ke nombor 1 dia pembunuh? Nombor 1. Nombor 1 kanser cervix. Sebab tu konsep saya nak sentuh sikit untuk punca. Sebab kita dah tahu masalah, mungkin tak ada lagi untuk murid perempuan kita kan dekat SMK Kapar. So saya nak sentuh untuk punca yang pertama, melakukan persetubuhan pada usia muda. Sebab untuk pengetahuan semua, saya tak nak sentuh isu yang sensitif. Mungkin orang tahu, mungkin ada yang dah tahu, mungkin kawan dia dah tahu semua. Maksudnya yang ni lebih, kalau dari Islamik ni lah perzinaan Cik Diana. Sebab tu saya ada konsepnya, sebab saya kata mencegah lebih baik pada merawat. Sebab saya kata yang isu couple, persetubuhan ni biasanya
dia melibatkan isu berkapul sebenarnya. Sebab tu saya kata benda ni daripada dia merebak ataupun dia memberikan kesan yang negatif, bab kita elak dulu untuk persembahan pada usia yang muda. Biasanya yang muda ni, biasanya dia buat dengan couple dia sendiri. Biasanya lah. Melainkan dia tak rela Cik Dana. Itu ialah kes lain, dia kes berguna sebagainya, itu kes jenayah. Yang kita takutkan ialah betul. persetubuhan dan perzinaan secara sukarela ni yang berleluasa. Kan mungkin ada yang dengar kat sini boleh sampaikan kat kawan-kawan yang lain lah. Sebab dia boleh menyebabkan kisah sebit sebenarnya. Sebab ada kata kita tahu benda tu kesan dia agak teruk dan boleh mengakibatkan kematian. Rasanya saya rasa budak tu takkan buatlah benda ni pada usia yang muda ataupun persetubuhan pada usia yang muda ni. Sebab dia tahu akibatnya ialah mati. Mati ni semua orang takut Cik Diana kan. Mati semua orang takut kan. Ya. Kalau sebut pasal mati, semua orang takut. Mestilah takut, mana tak takut, tapi sebab kanser cervix ni mungkin pada dia jarang dengar. Cervix ni ya, pula berkait rapat dengan perempuan. Perkara yang paling penting lah untuk kita jaga. Kalau sesuka hati, trend zaman sekarang lah kan, remaja untuk melakukan persetubuhan sebelum perkahwinan. Itu satu perkara, satu dilarang agama. Kemudian awak tidak tahu kesannya nanti untuk masa depan awak sendiri. Kanser cervix ni melibatkan nyawa, bukan benda yang boleh dirawat, cari ubat di farmasi. Jadi sebab itu penting untuk kita sebarkan tentang betapa pentingnya kita tahu cara mengatasinya. Seperti yang tadi Cikgu Sufian cakap, mengatasi lebih baik daripada mencegah lebih baik daripada merawat. Merawat. Ya. Sebab saya kata bila isunya kita tahu punca, kita takkan dekat dengan punca tu kan. Antara poin nombor 1, poin nombor 2 dan poin nombor 3 tu dia lebih kepada hubungan sosial kita sendiri ataupun hubungan murid tu dengan pasangan dia sendiri. Sebagai contoh dia dah kelas dan sebagainya, dia bertukar pasangan. Dia lagi kan. Maksudnya nanti antara 5 punca yang disenaraikan dekat slide saya ni, 3 ni berpunca daripada pasangan ataupun hubungan kelamin itu sendiri. Maksudnya yang sebenarnya tidak sah lah ini ataupun dalam Islam ialah zina lah senang cerita. Sebab tu saya kata ada orang tak terima Cik Dana sebab saya macam apa ni cikgu, tu hak saya, memanglah hak awak, tapi anda kata benda tu awak boleh elak, lebih baik elakkan dulu. Sebab kita dalam usia yang muda, umur 13 tahun, mungkin fikiran kita agak kita ikut nafsu bukan ikut rasional. Maksudnya kalau dah berumur baru kita nak menyesal dah terlambat sebenarnya. Maksudnya kita detect bukan kita perempuan tu kena kanser cervix, habis semacam tak ada harapan. Lepas tu mulalah kita salahkan orang ini. Sebenarnya kita berbalik ke diri kita sendiri.